Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan waalaikum kepada semua geng bayang yang hadir menonton His Shadows Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alright, geng bayang semua, selalunya Shadows berkongsikan kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri yang terdapat di Semenanjung. Tapi jarang Shadows sentuh kisah-kisah seram ataupun kisah misteri yang terdapat di Sabah dan Sarawak. So, pada hari ini Shadows bakal kongsikan 3 kisah berkenaan jalan-jalan yang menyeramkan yang ada di Sabah. Kita handle Sabah dulu, nanti kita boleh handle Sarawak pula. Alright, so ada 3 kisah malam ni yang saya akan kongsikan pengalaman mereka-mereka yang melalui jalan-jalan tertentu lah dekat Sabah ni. And boleh dikatakan kisah-kisah seram dia memang lain macam mat. So kita tunggu apa lagi? Jom kita perdengarkan 3 jalan seram yang terdapat di Sabah. Let's go. Tapi sebelum tu, alamak, dah terbuat pula. Tapi sebelum tu, jom kita layankan intro dulu. Piu. Kisah yang pertama yang merupakan satu kejadian yang menyeramkan yang berlaku kepada Abby dan Gary ketika melalui jalan di Bukit Melingsung. So, kisah ni berlaku pada tahun 2003 and pada ketika itu jam menunjukkan pukul 4 pagi. Abby dan juga Gary time tu diorang tengah lepak di Kota Kinabalu and lepas diorang dah lepak punyalah lama macam Shadow cakap tadi sampai pukul 4 pagi. Diorang pun decide okey lah, cukup-cukup lah lepak dekat Kota Kinabalu tu. Diorang pun nak menghala pulang ke rumah mereka yang terletak dekat area Papar. Itu apa yang dikongsikan dalam kisah hari ini lah. So untuk sampai dekat situ, diorang kena melalui jalan yang dipanggil Jalan Melinsong, and then melalui satu bukit lah, Bukit Melinsong lah tu. So si Abby ni memandu kenderaan jenama Toyota Hilux yang besar tu kan, siap ada spotlight dekat atas bumbung tu. So memang dahsyat lah. Tapi ada beberapa jalan-jalan dekat Sabah yang memang gelap gelita, and dengan bantuan spotlight tu at least dapatlah menerangi jalan. And kebanyakan jalan-jalan yang dilalui oleh mereka berdua ni memang gelap, tak ada lampu jalan tau. So itu memang banyak membantulah. Namun lampu yang terang tu bakal menjadi satu benda yang menyeramkan. So sepanjang perjalanan si Abby dan juga si Gary ni, time tu ialah dah lewat malam kan, dah time pagi dah time tu. So memang si Abby ni memandu dan memecut dengan begitu laju dekat atas jalan tersebut tau. Manakala rakan si Abby ni, si Gary ni dah member dah lena dibuai mimpi dah tak fikir apa dah. Dekat sebelah dia tengah sedap tidur, tinggallah si Abby ni duduk tengah layan lagu semua benda, and sambil tu dah memang laju lah. Namun si Abby dah biasa sangat dengan jalan kawasan situ, and dia tak pernah terlintas di fikirannya ada benda-benda yang pelik ataupun benda-benda yang menyeramkan lah dekat area situ. Yelah, sebab dah selalu bagi Abby dan Gary ni, diorang akan ke Kota Kinabalu untuk lepak kat situ and pulang balik ke Papar. So sepanjang perjalanan tu tak ada apa-apa yang menyeramkan berlaku, sampailah apabila mereka tiba di puncak Bukit Melingsung. And time tu lah, dari jarak jauh si Abby nampak seperti ada seseorang cuba tahan kereta tau. And si Abby ni terus slow down kereta yang sampaikan si Gary ni terkejut, fikir apa yang dah berlaku, ada accident ke apa ke kan. Namun si Gary tak nampak apa-apa dekat atas jalan, nampak elok je. Dan si Gary pun tanyalah kepada si Abby, apa hal kau slow kereta man? So Abby pun bagi tahu dekat Gary yang dia kata dari jarak jauh dia nampak seperti ada orang yang tengah melambai-lambai untuk berhentikan kereta. Si Gary ni pun duk pandang-pandang, member baru bangun tidur, so dia tak dapatlah nak mengecam sangat kan, mata sayup macam tu kan. So si Gary cakap, Abby tak payahlah, kita jalan je lah, kau jangan main berhenti tepi jalan ni kan, ada apa-apa benda tak manis berlaku kan, satu hal pula kan. So Abby jenis orang yang suka membantu tau, and dia rasa kesian sebab apa yang dia nampak dari jarak jauh tu, orang yang cuba menahan kereta tu, dia fikir macam mana pula dia ada dekat tempat tu seorang-seorang, and then tak ada kenderaan yang lalu dekat area situ tau. And untuk Mamat ni untuk jumpa satu kereta for the next time memang lama lah, sebab hanya kereta si Abby saja yang ada di atas jalan raya pada waktu itu. So Abby pun dengan niat untuk membantu, dia pun slow down kereta, and kononnya dia nak ambil lah penumpang yang tengah tahan kereta tu lah. So si Gary yang tengah mamai kejap bangun kejap tertidur, dia boleh dikatakan terlelap sekejap lah. And seeloknya si Gary ni terlelap, tiba-tiba kereta tu dipecut tau. And si Gary terkejut balik lah. Dia fikir, apa hal kau ni? Kejap slow, kejap laju, kejap slow, kejap laju, bawa kereta elok-elok lah. So Gary pun cakap, tak apa, nanti sampai rumah aku cerita, benda tak manis dah berlaku mat.
Gary again disebabkan tengah mamai ketika itu, so dia tak tahulah apa sebenarnya yang berlaku, and member continue masuk tidur balik Mat. Dia tak fikir apa-apa sampailah si AB tiba dekat kawasan rumah mereka, and diorang pun masuk ke bilik masing-masing, freshen up, mandi semua benda, and time tu lah Gary tanyakan kepada si AB apa sebenarnya yang telah berlaku sampaikan kejap-kejap AB ni bawa kereta tak betul kan. So AB pun bagi tahulah apa sebenarnya yang dia nampak ketika dia slow down tu, and kononnya dia nak membantulah orang yang tengah tahan kereta. So mengikut kisah yang diceritakan oleh si AB, katanya time dia slow down kereta dia, pada awalnya si AB fikir kemungkinan ada seorang manusia, lelaki ataupun perempuan, yang cuba mendapat bantuan untuk ialah menumpang and everything lah. Namun apabila kenderaan si AB ni mendekati dengan susuk tubuh yang dia nampak tu, bila dah makin dekat, AB terkejut dengan apa yang dia nampak. Sebab apa? Susuk tubuh yang dia nampak dari jauh yang disangkakan manusia, rupa-rupanya bukan manusia Mat. Kerana tangan yang nak cuba berhentikan kereta tak masuk akal dari segi panjangnya tau. So macam kita manusia, panjang tangan kita standard lah, tak adalah terlebih panjang ke apa. Tapi tangan susuk tubuh yang si AB nampak tu, panjang dia boleh dikatakan melepasi tubuh badan dia sendiri tau. And yang lagi mengerikan, jari-jari yang dia boleh nampak dengan jelas pada ketika itu disebabkan bantuan spotlight, nampak seperti rangka yang tengah mereput. Rangka mereput kan, dengan apa orang kata, kulit-kulit isi-isi yang macam tu lah, lebih kurang kan apa yang si AB nampak. And bukan itu yang sebenarnya menakutkan si AB, sebab yang betul-betul menakutkan si AB adalah raut wajah makhluk yang cuba memberhentikan kenderaan tau. So apa yang si AB nampak adalah wajah yang again seperti wajah yang sedang mereput, and bukan satu wajah yang sedap untuk mata memandang tau. Apabila si AB nampak benda tu, terus si AB pecut balik, and time tu lah si Gary ni terkejut and tanyakan pada si AB apa sebenarnya yang dah berlaku. So rupa-rupanya kedua-dua mereka ni mengalami satu gangguan yang agak dahsyat lah ketika melalui jalan tersebut. Namun Gary disebabkan dia tidur, so dia bernasib baik dia tak nampak makhluk tu. So si AB pula yang time tu menggeletar habis lah, and member berharap sangat yang makhluk tu tak ikut balik. And nasib baiklah lepas insiden tersebut tak ada apa-apa gangguan yang berlaku dekat dalam rumah, dan AB dan juga si Gary pergi kerja macam biasa. Tak adalah benda-benda pelik, namun ia memberi satu impak kepada AB. Sebab apa? Selepas insiden yang terjadi ke atas diri dia, AB takkan drive time-time lewat malam macam tu kan, lepak-lepak lama. Kalau kata sekalipun lah dia nak lepak, dia akan setuju kalau ada lebih daripada 2 orang. Sebab si Gary ni tak boleh harap bila each time travel macam ni, member akan tertidur. So dia kalau kata at least lah ada 4 ke 5 orang dalam kereta, barulah si AB ni berani sikit lah nak melalui jalan tersebut. And mengikut kisah, Shadows pun ada tanya juga dengan rakan-rakan Shadows yang berada dekat pejabat semua yang mana berasal daripada Sabah berkenaan dengan jalan melinsung ni, and dikatakan jalan ni memang keras. Itu antara salah satu yang macam kisah yang Shadows kongsikan. Shadows pun ada bagi tahu diorang, and mengikutkan itu adalah benda yang normal. Diorang selalu akan nampak seperti ada sesuatu yang cuba menahan kita, and rupa-rupanya bila dah sampai dekat, makhluk tu bukan manusia tapi adalah makhluk dari alam yang lain. And dia tengok pada individu jugalah, dia tak semestinya memberhentikan kita. Kadang-kadang dia melintas jalan macam tu je, macam tak ada apa-apa. Kadang-kadang dia berhinggap atas kita yang membuat kita jadi slow lah semua bagai. Standard lah tu. Tapi kebanyakan rakan-rakan Shadows yang mana berasal dari Sabah memang bagi tahu jalan tu kalau boleh dielakkan drive time lewat-lewat malam macam tu lah. Sebab apa? Memang selalunya adalah gangguan-gangguan yang pelik. Mungkin ada di antara geng bayang yang mana berasal daripada Sabah. Korang boleh kongsikan di ruangan komen kalau sekiranya korang pernah melalui jalan tersebut. Mana tahu korang pun ada pengalaman sendiri. Mungkin Shadows boleh share di konten-konten yang akan datang. Jangan lupa tu. Alright, so jom kita kasih pendengar kisah yang nombor 2 pula. Alright, let's go. Kisah yang nombor 2 ni merupakan satu kisah yang agak tragedi buat Mardiana. Insiden ni berlaku di mana time tu Mardiana sedang melawat ahli keluarganya yang terletak di Sipitang. And time tu dia tengah on the way pulang ke rumahnya yang terletak di Keningau. And jarak di antara Sipitang dan juga Keningau, jalan yang harus si Mardiana lalui melalui jalan Sipitang Tenom tu,
mengambil masa dalam 2 jam macam tu lah, 2 jam lebih macam tu untuk sampai ke Ningau. So insiden ni berlaku di mana macam Shadow cakap tadi, si Mardiana melawat ahli keluarganya yang terletak di Sepitang, and lepas dah selesai everything all dekat pukul 10 malam macam tu, Mardiana decide untuk pulang ke rumahnya yang terletak di Keningau. Ahli-ahli keluarga si Mardiana ni menasihati si Mardiana untuk pulang lah esok pagi ke sebelum subuh ke apa ke, at least okey lah sikit kan. Sebab jalan yang si Mardiana bakal tempuhi untuk pulang ke Keningau, jalan tu memang jalan yang gelap and tak ramai yang menggunakan jalan tu pada waktu malam. So ahli-ahli keluarga si Mardiana ni risau akan keselamatan si Mardiana. Namun Mardiana cakap kepada ahli keluarganya yang si Mardiana ni bela kucing kat rumah dia, and kalau tinggal semalaman nanti kucing tu buat havoc dekat rumah lah. Demi seekor kucing, si Mardiana sanggup mengambil risiko untuk melalui jalan tu pada waktu malam. Tapi lebih kurang jugalah macam kita kat Semenanjung ni kan, kalau kita melawat ahli keluarga contoh dekat KL, lepas tu nak balik semula ke Ipoh ke apa kan, memang kadang-kadang kalau insiden-insiden macam ni yang kena urgent balik, memang balik lah 2 jam pun 2 jam lah cerita dia kan. So selepas beberapa kali ahli keluarga Mardiana cuba pujuk Mardiana untuk pulang keesokan hari, namun Mardiana still bertegas juga yang dia nak pulang pada malam tu juga tau. So lepas tu akhirnya ahli keluarga si Mardiana ni pun okeykan sahaja and bagi tahu Mardiana supaya berhati-hati, janganlah bawa laju semua benda tu, and kalau nampak apa-apa just abaikan, teruskan perjalanan sampailah tiba di rumah. And Mardiana hanya mengiyakan sahaja, and lepas semua dah bersalaman everything all, so Mardiana pun memulakan perjalanannya dari Sepitang menghala ke Keningau pada pukul 10 lebih malam macam tu lah. And sepanjang perjalanan seperti Shadows katakan tadi, jalan dekat area situ hanya berhutan tebal, bersemak-semak, and jalan tu gelap lah. Yang hanya menerangi jalan hanyalah lampu kereta Mardiana. So Mardiana ni tak fikir apa, yang dia fikir dia just nak sampai rumah. Bila sampai dia nak rehatkan badan, everything all, dia masuk tidur lah. So sepanjang perjalanan si Mardiana ni melalui jalan Sepitang Tenom ni, tak ada apa-apa benda yang pelik berlaku pada awalnya. Namun selepas sejam macam tu kan, lagi sikit je pun nak sampai ke Ningau, and time tu berlakulah beberapa perkara yang kurang menyenangkan. Sepanjang perjalanan si Mardiana melalui jalan tersebut, even though walaupun si Mardiana ni pasang radio dan semua bagai, bunyi radio di dalam kereta ataupun segala lagu yang dimainkan seolah-olah dimampat ataupun dimandapkan. So kira macam dengar tak dengar macam tu tau. And pada waktu yang sama, si Mardiana ni terasa seperti ada banyak mata yang memandang kenderaan si Mardiana, and berada dekat atas jalan tu hanyalah 2-3 kereta macam tu, termasuklah kereta Mardiana, di mana ada satu momen boleh dikatakan hanya kereta Mardiana saja yang berada dekat atas jalan raya tersebut. So consider ni Mardiana ni agak berani lah orangnya, sebab seperti Shadows katakan, sebagai seorang wanita and travel dekat area jalan macam tu, time gelap-gelap, memang dahsyat amat. Kalau kita pun ada jugalah fikir 2-3 kali. Berani tu berani, tapi yelah, kadang-kadang kalau nak ambil risiko macam tu memang lain macam lah. Namun bagi Mardiana, dia still fokus dia untuk sampai ke rumah. Dan seperti Shadows katakan tadi, time awal-awal bila dia bawa kereta dia terasa seperti ada banyak mata yang sedang memandang kenderaan dia tau. So selepas si Mardiana ni dah rasa perasaan yang kurang menyenangkan, and pada ketika itulah kenderaan si Mardiana ni terasa berat tau. Si Mardiana ni tekanlah pedal minyak tu sekuat yang boleh, namun kereta dia seolah-olah seperti ada banyak penumpang di dalam kereta dia tau. Dia macam struggle nak bergerak tau. So Mardiana ni pun berasa pelik lah, kenapa kereta dia macam tak cukup power lah nak untuk bergerak kan. Padahal awal tadi tu time dia bawa dia elok je. So Mardiana pun tak naklah fikir kot ada gangguan-gangguan misteri ke, gangguan hantu ke. Sebab benda ni kalau once dia fikir, dia start lah main dengan benda-benda dengan emosi lah semua bagai kan. Namun benda kalau kita nak fikir memang akan automatically fikir lah, tak payah kita nak stop sekalipun, benda tu akan datang dengan sendirinya. Sebab deep down dalam perasaan Mardiana, dia dah rasa seperti ada benda paranormal yang sedang berlaku dekat area kereta dia. Sebab tengah sambil dia drive tu, walaupun dia rasa kereta dia berat, pada waktu yang sama dia terasa seperti ada sesuatu yang sedang melompat di atas bumbung kereta tau. So apa lagi benda yang boleh berada dekat atas kereta sambil kereta tu bergerak? Kalau nak kata
barang jatuh ataupun pokok kelapa, buah kelapa ke, daun ke apa ke, memang tak logik. Sebab apa, kalau dia jatuh pun sekali tu je. And time tu lah hati si Madiana ni dah berdebar lah. Memang dia dah tahu ada benda yang sedang mengganggu dia sepanjang perjalanannya dekat area Jalan Sepitang tu. And lepas beberapa ketika kemudian, si Madiana ni dah tak dengar apa-apa bunyi di atas bumbung dia. And kereta dia pun dah start bergerak seperti biasa tau. Dah tak ada rasa berat seperti mana yang dia rasa ataupun alami pada awal tadi tu. So at the moment, Madiana berasa lega lah. Macam tak kisahlah apa-apa gangguan yang berlaku tadi, sekarang benda tu dah tak ada. Namun tidak. Sebab apa? Lepas beberapa minit macam tu, bila si Madiana ni dah rasa lega dan semua bagai, and time tu lah si Madiana terbau sesuatu yang kurang menyenangkan. Bau seolah-olah seperti bau bangkai. So Madiana bau benda tu dalam kereta dia tau. Dia fikir macam mana pula ada bau bangkai dalam kereta, tadi elok je. And plus si Madiana sampai satu level, dia buka tingkap kereta dia dengan harapan yang tak ada lah bau bangkai tu. Namun still ada lagi tau. Bau tu memang kuat, piau punya kuat tau. So Madiana time tu dah rasa risau, yang rasa yang gangguan yang dialami tadi tak habis tau. So Madiana just continue memandu kereta dia. Sampailah satu momen di mana apabila Madiana melihat cermin sisi belakangnya, and time tu lah dia nampak ada satu susuk tubuh yang duduk di belakang Madiana. Apa yang dia nampak seperti satu makhluk yang hanya duduk dekat situ, memandang tajam ke arah sisi cermin dengan bermata putih itu tau. And kulit mengelupas semua benda. Memang wajah yang mengerikan dan menakutkan tau. Makhluk tu tak memberi apa-apa respon, tak cakap apa-apa pun dekat Madiana. Namun Madiana disebabkan terlalu terkejut dan terlalu takut pada waktu itu, dia lupa nak pandang depan tau. Dia lupa nak pandang depan. Dia nak duduk fokus dekat sisi cermin tu. And time tu lah apabila Madiana pandang ke hadapan, member dah termiss satu turn. And time tu lah Madiana terus tak ingat apa yang berlaku. Sebab si Madiana ni mengalami accident. And selepas semua kejadian tu dah berlaku, apabila Madiana sedar, Madiana berada di sebuah hospital. And time tu dikelilingi dengan ahli keluarganya. So si Madiana pada ketika itu memang confused lah, tak tahu apa sebenarnya yang telah berlaku. So salah satu ahli keluarga si Madiana ni bagi tahulah si Madiana yang Madiana mengalami kemalangan jalan raya. And time tu lah baru Madiana teringat yang apa yang dia nampak last dia nampak sebelum dia mengalami kemalangan tu tau. And nasib baik pada ketika itu Madiana tak adalah bawa kereta laju ke apa. So memang accident tu tak ada, bukan satu accident yang besar, tapi disebabkan impact dan juga airbag yang keluar daripada kereta tu membuat Madiana terus terpingsan tau. And Madiana pun menceritakan kisah ni kepada ahli keluarganya. And ahli keluarga Madiana pun semua bagi tahu Madiana, diorang dah pesan dah time awal-awal tu untuk berjaga-jaga dekat area situ. And siap dah bagi tahu dia untuk pulang next day, jangan balik time malam-malam. Sebab gangguan-gangguan macam ni selalu berlaku dekat jalan Tenum Sepitang ni tau. And dikatakan jalan dekat area situ memang keras. Bermacam-macam benda berlaku kat situ. Sebab area situ pun salah satu apa yang Shadows tahu, tempat tu tak ada apa-apa perkampungan dekat area situ tau. Memang kosong tempat tu. So seperti Shadows katakan tadi, banyak cerita yang dikisahkan mengatakan ada benda-benda sama seperti apa yang dialami oleh Madiana. Kereta terasa berat, terasa seperti ada banyak mata yang memandang. And juga adalah beberapa kali penampakan-penampakan yang pelik dan juga misteri, sama ada berada di tebing jalan ataupun ada macam dalam kes Madiana ni terus ada dalam kereta tau, sampai Madiana terkejut. Dan kebanyakan kemalangan yang berlaku dekat jalan tu sebagai logik, memang orang akan fikir speeding ataupun lalai tidur ke apa sampai melibatkan kemalangan. Tapi kebanyakan orang-orang yang melalui jalan tersebut mengatakan kebanyakan kemalangan-kemalangan yang berlaku di situ adalah berpunca daripada aktiviti-aktiviti paranormal yang terjadi sepanjang jalan di Tenum Sepitang. Okey geng bayang semua, so kisah yang terakhir untuk hari ini yang bakal Shadows kongsikan dengan korang semua berkenaan pengalaman yang dialami oleh Benji bersama 5 rakannya, di mana mereka ni suka mengadakan satu ekspedisi menunggang motor-motor klasik ke tempat-tempat yang terdapat dekat Sabah ni lah. So ekspedisi kali ni yang bakal dilakukan oleh Benji bersama dengan rakan-rakannya bermula di Keningau sampai ke Tawau. And
memang jauh lah dua tempat ni kan. Mengikut Google Map, mengambil masa lebih kurang 5 jam dari Keningau untuk sampai ke Tawau, dan mereka melalui satu jalan yang diberikan nama Jalan Kelabakan. Harap Shadows sebut betul lah, Kalabakan. Maaf lah Shadows, nama-nama tempat especially dekat area Sabah Sarawak ni memang perit sikit nak sebut kan. So Shadows minta maaf atas bahagian tu lah. So sepanjang ekspedisi yang mereka melalui dari Keningau sampailah ke Tawau, dikatakan berlaku beberapa insiden-insiden yang menyeramkan. Okey, so perjalanan diorang ni bermula di Keningau. Time tu pukul 3 petang tau. Benji yang merupakan ketua kumpulan ni dah plan semua baik, cantiknya lah. Nak melepas daripada Keningau dalam pukul 3 petang macam tu, and dalam anggaran kira-kira semua dalam pukul 8 malam ke pukul 9 malam macam tu tibalah di Tawau. Tapi yalah, kita hanya merancang, tapi apa yang berlaku selepas tu itu bukan bawah kuasa kita lah. Kita mampu merancang sahaja. So seperti Shadows katakan tadi, plan untuk bertolak daripada Keningau dalam pukul 3 petang macam tu. So memang sempatlah diorang caw daripada Keningau dalam pukul 3. Tapi tak sampai berapa lama kemudian, salah satu rakan Benji ni yang bernama Morais tiba-tiba bagi tahu yang lampu motor dia rosak, tak bernyala tau. And si Benji ni pun cakap lah dengan rakan-rakan yang lain, kok ada bawa spare lampu ke apa ke untuk ganti. Sebab apa? Macam banding Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak ni, waktu diorang malam ni memang cepat tau berbanding dengan kita. So diorang tak silap Shadow dalam pukul 6 macam tu dah dekat-dekat macam time senja macam tu tau dekat Semenanjung ni. So memang cepat lah gelap, and time tu dah pukul 4 lebih macam tu tau. So diorang pun cubalah cari jalan everything all, and nasib baiklah motor si Morais ni berjaya tukar lampu everything all, and lampu dia function seperti normal lah. Kalau lampu tak ada memang gelap lah cerita dia kan. So Benji bersama 5 rakannya pun meneruskan perjalanan diorang melalui Jalan Kalabakan. And yang lagi epic, ini merupakan kali yang pertama Benji bersama 5 sahabat dia yang lain melalui Jalan Kalabakan tau. So diorang tak tahu apa nak expect melalui jalan tersebut. Memang yes, diorang dah dengar macam-macam cerita berkenaan dengan jalan tersebut, tapi itu tidak menghalang azam ataupun ekspedisi diorang untuk tiba ke Tawau melalui jalan tersebut. And Jalan Kalabakan ni dia bukan calang-calang mat. Jalan dia boleh dikatakan jalan tak rata. Kejap ada berlubang, and then lepas tu ada batu-batu dekat atas jalan. And batu dia bukan batu-batu kecil yang kita nak sembang ni. Batu dia besar-besar penumbuk kan. So kau bayangkan kalau naik motor klasik macam tu, langgar batu macam tu, mau accident cerita dia. So memang banyak benda-benda yang diorang kena berjaga-jaga lah. And benda yang paling menyeramkan buat kumpulan ekspedisi motor klasik ni adalah sebab diorang travel pada waktu malam tau. And jalan tersebut tak mempunyai lampu jalan tau. So hanya menerangi lampu cahaya motor mereka saja tau. So diorang kena lebih berjaga-jaga lah dekat kawasan situ. And dikatakan gelap area situ memang lain macam tau. Dia ibarat lampu motor tu sahaja, and apa yang ada sekeliling memang tak nampak. Pekat gelap piau punya lah orang cakap kan. And memang tak nampak lah. Kalau kau tutup semua lampu, kau terus hilang mat. Lebih kurang macam tu lah. And tambah lagi, jalan tu boleh dikatakan dipenuhi dengan binatang-binatang liar, di mana kadang-kadang tengah bawa motor ke, bawa kereta ke, boleh jadi gajah lalu ke, harimau lalu ke. Memang dahsyat mat bila kau lalu dekat jalan-jalan macam tu kan. So itu memanglah langkah-langkah yang harus Benji bersama rakan-rakannya ambil lah. Sebab takut kalau apa-apa terjadi area situ, kalau nak dapat bantuan dikatakan agak sukar sedikit lah. So sebelum diorang nak sampai ke Tawau ni, diorang adalah satu pit stop di mana ia terletak di Maliau Basin. So kenapa diorang nak stop dekat Maliau Basin? Disebabkan diorang kata pit stop kat situ adalah tempat makan, tempat minum. So diorang boleh lah chill-chill dekat area situ. Namun sepanjang perjalanan diorang untuk tiba dekat destinasi tu, patutnya dalam anggaran dalam pukul 6 macam tu ke dekat pukul 7 boleh sampai. Namun seperti Shadows katakan pada awal tadi, motor si Morais ada masalah sikit, so delay 1 jam. And then lepas tu sepanjang perjalanan ada lubang yang diorang nak kena elak lah semua benda ni. Lagilah delay benda tu. End up diorang sampai ke Maliau Basin dekat pukul 12 malam mat. Geng bayang semua, bayangkan punyalah jauh, padahal bagi diorang patutnya tak sampai waktu macam tu tau.
Tapi ialah orang kata cabaran melalui jalan-jalan macam tu kan. And especially ini merupakan jalan yang pertama kali diorang guna tau. So dengan tak biasa dengan keadaan jalan everything all, semua langkah berjaga-jaga harus diambil. And end up macam Shadows kata, sampai dekat Malaysia Basi ni pukul 12 malam. Bila sampai kat situ, nasib baik kedai-kedai dekat area situ masih lagi buka. So diorang sempat lah, diorang kata order Maggi cup lah dengan kopi semua, makan-makan cepat. And then elok diorang nak gerak, boleh pula hujan renyai kan. Diorang dah fikir alamak nak hujan pula. And salah satu owner kedai dekat tempat tu tanya diorang, diorang nak pergi mana semua? Lalu diorang pun bagi tahu hajat untuk pergi ke Tawau. Alangkah terkejutnya owner kedai tersebut. Sebab apa? Jarang dibuat orang menaiki motor-motor macam ni untuk pergi ke Tawau, and especially daripada Keningau. So pakcik tu hanya bagi tahu dekat diorang supaya berjaga-jaga, especially lewat-lewat malam macam ni. And siap bagi amaran yang dekat depan tu, depan sikit, katanya ada gajah baru melintas. So kena berjagalah, especially motor ni datang gajah serbu ke apa, sondol tak jadi apa kan. So selepas mendengar nasihat yang diberikan oleh pakcik tersebut, diorang pun mengambil langkah berjaga-jaga. And disebabkan hujan renyai everything all, diorang pun siaplah pakai baju-baju baju elak hujan tu kan, baju plastik tu kan. So diorang pun dah prepare everything all, and diorang pun memulakan perjalanan. And pada awalnya apa yang disangkakan keadaan mungkin pulih lah, sebab hujan renyai kan kadang-kadang boleh jadi berhenti. Tapi semakin jauh perjalanan diorang, semakin lebat keadaan hujan tau. And then plus nak bertambah teruk lagi, jalan pula boleh kelihatan dah start berlumpur, ada start macam air-air kuning macam tu kan, tanah lah, air tanah macam tu kan. And then plus diorang tak nampak mana satu lopak air everything all, and diorang nak kena mengelak level dahsyat lah. Sebab apa? Kalau sekali langgar tak jadi apa kan. So tengah-tengah bawa, salah satu rakan yang Shadows katakan tadi, si Moraz ni, diorang ni bawa motor memang satu lane lah, and diorang tak nak berjauhan. Diorang memang rapat-rapat lah. Tempat itu memang gelap gelita tau. So Moraz ni berada di kawasan tengah, and tengah menunggang motosikal tu. Grup Moraz ke belakang So Moraz ni tengah, yang dua lagi kat belakang tu sempat dapat tangkap ada beberapa ekor gajah yang berada dekat tepi tu. Manakala yang depan tu tak tahu macam mana pula diorang boleh terlepas. Member semua rapat tapi still boleh terlepas. Yang tiga lagi belakang tu sempatlah nampak. Tapi itu bukan sahaja yang si Moraz nampak tau. Sebab apa? Mengikut kisah yang dikongsikan oleh si Benji ni, Moraz sambil dia bawa motor dia, lampu motor dia tersuluh dekat bahagian semak tau. And apa yang si Moraz nampak, katanya apabila lampu tu suluh dekat kawasan semak, dia nampak macam sekali imbas macam tu, ada kaki, bahagian kaki yang tak berkasut ke apa, macam tak berseluar pun ada, masuk ke bahagian semak tau. Seperti orang macam berlari masuk dalam kawasan semak lah. And kalau nak kata ada orang melintas ke apa, tak mungkin, sebab Benji berada di bahagian depan. And sekiranya kalau ada orang melintas, sekonfirm-konfirmnya lah si Benji ni akan nampak. Namun si Moraz hanya bersangka baik, fikir kemungkinan orang-orang kampung ke orang-orang asli dekat area situ yang sekali imbas lah yang lari masuk dekat area situ. So Moraz pun abaikan benda tu, and diorang pun meneruskan perjalanan diorang dengan harapan yang diorang akan sampai Tawau tak lama lagi lah. Tapi sepanjang perjalanan tu lah banyak insiden-insiden dah start mula berlaku kepada grup ni. So setelah dalam berapa minit macam tu, lepas diorang dah pas ke tempat-tempat gajah semua benda tu, 6 sahabat ni yang menunggang motor, tiba-tiba diorang macam terpisah tau. 3 berada di bahagian depan, and 3 lagi berada di bahagian belakang. And nak kata jauh, tak ada lah jauh mana pun. So disebabkan grup tu berpisah, yang si Benji dengan 2 orang lagi yang di belakang si Benji ni, diorang dah tak sedar tau apa yang sedang berlaku dekat belakang. Diorang hanya fokus perjalanan diorang. Sampailah satu momen, tiba-tiba rakan si Benji yang paling last sekali dekat belakang tegur yang 3 lagi member yang menunggang tu dah tak ada dekat belakang tau. Benji terus tekan brake and pandanglah dekat belakang, tak jumpa 3 sahabat dia yang lain tau. And si Benji ni dah rasa risau. Si Benji ni tanyalah kepada 2 sahabat dia lagi, macam mana boleh terpisah ataupun tiba-tiba hilang kan? Sebab tak logik lah, kita je yang ada dekat atas jalan. So 2 sahabat si Benji ni yang follow Benji sekali ni pun berasa pelik jugalah. So salah seorang daripada 3 orang ni offerkan diri untuk mencari 2 orang dekat belakang. Namun Benji kata jangan. Time-time macam ni, kawasan gelap, jangan berpisah, kita stay kat sini. At least apa-apa pun, kalau diorang datang pun, at least diorang tahu kita berada kat sini, kita tunggu untuk diorang. Yes, semestinya itu adalah idea yang bernas, tapi buat 2 sahabat si Benji ni, diorang berasa macam tak senang hati duduk dekat kawasan tu lama sangat tau. Sebab ialah kawasan dekat area situ memang gelap gelita, and hanya berbunyikan motor
motor diorang tau. And pada waktu yang sama dengarlah bunyi-bunyi hutan semua. So yes, diorang time tu dah boleh rasa dah keseraman dia yang lain macam tau. And dalam lebih kurang setengah jam macam tu, tiba-tiba dari jarak jauh kelihatan seperti lampu motor tu tau. Diorang dah start excited lah. Fikiran yang kemungkinan besar ini adalah rakan-rakan diorang yang dah terpisah, Morais dengan dua lagi tu. And apabila diorang mendekati, and yes, memang confirm itu adalah 3 sahabat diorang yang terpisah tadi. And apabila diorang sampai, terus Benji pun dalam keadaan marah, startlah tegur diorang, macam mana boleh berpisah, macam mana ni, macam tu semua benda. So Morais pun menceritakan yang member dia yang paling belakang sekali mengalami kemalangan. Sebab yelah kan hujan tadi yang saya katakan. So tengah hujan dia terlanggar lopak air, and dia tak sangka lopak air itu lubang dia dalam. So terpelanting lah juga member, tapi tak adalah mengalami kecederaan yang teruk, hanya motor dia ada damage sikit lah. And lepas tu time diorang tengah bantu yang member seorang tu yang accident tadi, tiba-tiba diorang ternampak seperti ada satu rumah yang ada di kawasan situ tau. And benda paling epic je, yang 3 sahabat ni, Morais dengan 2 lagi yang terpisah tadi tu, bila diorang nampak rumah tu, diorang fikir diorang nak dapat bantuan daripada rumah tersebut. So si Morais dengan 2 rakan ni beranikan diri pergi dekat rumah tu. And apa yang pelik is that rumah tu bercahaya, berlampu semua bagai, tapi tak ada orang pun yang ada dalam rumah tu tau. So si Morais fikir, pelik sangat kan, takkan tak ada orang, mestilah ada orang kan. So selepas beberapa kali si Morais cubalah memanggil tuan empunya rumah untuk keluar, namun tiada sesiapa pun keluar. Morais dan 2 sahabatnya yang lain pun dah give up and kata, apa kata kita naik motor and pergi cari yang lain, confirm yang lain tengah risau sekarang. So dalam perjalanan pulang daripada rumah tu nak menghala ke arah motor tu kan, time tu lah diorang ternampak seorang wanita yang sedang jalan menghala ke arah rumah tu. Morais time tu berasa senang hati and terus tegur wanita tersebut and cubalah minta bantuan. Namun wanita tersebut cakap yang dia tak boleh nak bantu apa-apa, melainkan diorang teruskan perjalanan sampailah diorang jumpa satu petrol pump Petronas dekat satu area tu and bolehlah dapat bantuan dekat area situ. So Morais pun faham dengan situasi sebab ialah seorang wanita ataupun seorang gadis yang stay dekat area situ dengan 3 lelaki kat situ, memang rasa tak manis lah. So Morais pun berterima kasih atas apa yang telah diberitahu and terus naik motor sambung perjalanan diorang. And time tu lah diorang berjumpa si Benji yang tengah tunggu si Morais dengan 2 rakannya di tepi jalan. And selepas si Benji mendengar kisah ni daripada si Morais, Benji berasa pelik sebab jalan yang diorang lalu tu memang satu jalan kecil tu je, tak ada jalan yang lain pun. And kalau katakan si Morais kata dia jumpa rumah dekat belah tepi jalan tersebut, semestinya Benji pun akan nampak benda yang sama. Sebab apa? Morais kata rumah tu bernyala, berlampu. So obviously kau boleh nampak atas jalan. Tapi Benji dan 2 sahabat dia yang ada kat depan tadi tu bagi tahu Morais yang dia tak nampak apa-apa rumah sekalipun. And pada ketika itulah ke-6 diorang semua bulu meremang mat. And diorang dah rasa risau and nak percepatkan sampai dekat tempat yang telah diberitahu oleh wanita tadi, salah satu pump Petronas tu lah. And benda paling epic lagi, diorang sampai dekat pump Petronas tu dekat pukul 4 pagi. And time ni lah berlaku satu insiden yang si Morais tak boleh lupa sampai ke hari ni. Apabila diorang sampai dekat pump Petronas tu, Petronas pada ketika itu tak buka lagi tau, still tutup tau. Namun diorang bernasib baik sebab ada satu pondok dekat situ. And Benji berbincang dengan 5 rakan dia, kata diorang kena cut short diorang punya perjalanan untuk sampai ke Tawau and patah balik lah bila pagi nantilah, bila matahari dah terbit semua. And diorang kata kita kena patah balik sebab keadaan dah terlalu pelik dah, bermacam-macam insiden dah berlaku. So yang 5 lagi sahabat si Benji ni pun bersetuju dengan pendapat si Benji and dia kata fine, kita berehat dulu dekat pondok ni, kita tidur dulu and esok pagi once matahari terbit kita terus pulang balik ke Keningau. So diorang pun prepare semua benda-benda tu nak tidur dalam kat pondok tu. And apabila diorang nak tidur, si Morais ni time tu dia terjaga sebab dia rasa macam nak minum air macam tu lah. And apabila si Morais terjaga, lepas dia dah teguk satu botol air, dia pandang ke belah kanan dia di mana si Benji paling hujung lah dia tidur tu. Si Morais nampak satu susuk tubuh yang berada dekat situ seperti bercangkung memandang diorang sambil tersenyum lidah
terjilir panjang tau. Si Moraes ni tak boleh nak buat apa-apa, tergamam, terus baring balik, ambil selimut, cover muka dengan harapan yang makhluk tu beredar dari situ. Tapi bernasib baiknya diorang ni tak ada apa-apa gangguan yang berlaku, melainkan apa yang Moraes nampak dekat situ tau. So apabila matahari terbit, diorang pun bangun tak kemas-kemas yang tengok, tapi si Moraes ni kelihatan pucat tau. So Benji pun tanya kepada si Moraes apa yang telah berlaku. Lalu si Moraes ni pun bagi tahu dekat Benji, katanya anda nampak ada satu susuk tubuh yang berada dekat situ. And apa yang lagi epic, Benji pun bagi tahu yang ada satu susuk tubuh yang berada di belakang Moraes time Moraes tengah tidur tau. And apabila Moraes dengar benda tu, dia memang syak lah yang makhluk yang dia nampak tu dah nampak Moraes lalu mendekati Moraes. Tapi bernasib baiknya diorang ni tak ada apa-apa benda yang ekstrim berlaku ke atas diorang. Tak adalah nak kata ada cakaran ke, attack ke apa ke. So just semua baik lah. Tapi gangguan-gangguan kecil dan perkara-perkara yang pelik yang berlaku ke atas diorang membuat diorang fikir banyak kali lah apabila melakukan ekspedisi-ekspedisi macam ni. Memang yes, thrill, fun semua memang ada. And plus especially ekspedisi tu mengambil jarak yang jauh, memang seronok lah bila kau lakukan aktiviti dengan rakan-rakan korang. Tapi disebabkan diorang fikir risiko yang diorang bakal ambil, and sekiranya diorang nak buat benda macam tu, diorang akan pastikan diorang akan gerak pada waktu siang, waktu pagi. Tak adalah time waktu-waktu senja ataupun dah lewat malam. Sebab itu hanya consider bagi diorang benda-benda kecil je yang berlaku kat diorang. Sebab kemungkinan besar ada benda yang lagi mengerikan berlaku berdasarkan kisah-kisah yang diorang pernah dengar tau. And nak bandingkan kisah yang diorang pernah dengar dengan apa yang telah berlaku kat diorang ni, benda yang telah berlaku kat diorang ni hanyalah benda-benda kecil tau. And lepas tu memang macam Shadows katakan tadi, Benji lebih berjaga-jaga. And kalau dia plan untuk buat trip-trip macam ni, dia akan make sure semua benda siap, complete, and buat pada time lebih elok, time siang lah, bukan pada waktu malam. So begitulah 3 kisah yang Shadows kongsikan berkenaan dengan jalan-jalan seram yang terdapat di Sabah ni. Shadows harap geng bayang semua terhibur dengan konten yang Shadows kongsikan, and insyaAllah Shadows akan kongsikan lebih lagi. Kali ni sebab Shadows dah kongsikan pasal Sabah, insyaAllah kalau ada keperluan Shadows akan kongsikan pasal Sarawak pula. Tapi bukan pasal jalan lah, mungkin pasal benda lain. So seperti biasa, kalau korang suka dengan konten yang Shadows kongsikan pada hari ni, korang boleh tekan butang like, share dan juga subscribe ke Shadows channel sebagai tanda sokongan korang. And seperti biasa juga, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye semua.